Kerja bukan hanya kita sebagai guru, kita sebagai pegawai, ketua jabatan, CEO dan sebagainya. Tetapi walau apa kerja yang kita lakukan, ada 3 prinsip kerja dalam Islam yang kalau kita amali, insya-Allah kita jadi pekerja yang cemerlang, bahagia dunia dan akhirat. 3 ciri yang harus ada pada pekerja cemerlang ialah yang pertama, ubudiyah, iaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kata hamba kepada Allah, bila kita jadi pekerja, fokus utama ialah Allah, redha Allah. Kita punya bos nombor 1 ialah Allah Subhanahu wa taala. Ini mengelakkan kita di mana dalam cuba mencari penghargaan manusia, kita lupa tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah dulu baru bos yang lain. Yang kedua, mas'uliyah. Mas'uliyah berarti bertanggungjawab. Bila kita bertanggungjawab, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Bila kita tidak menyalahkan orang lain, kita mencari solusi dalam diri kita dan kita membuat perubahan itu. Kita tak mengubah orang, kita mengubah diri kita dalam satu masalah, bertanggungjawab. Jadi semua akan efektif. Yang ketiga, itqan. Itqan berarti berhati-hati, bersungguh-sungguh. Apa yang kita buat sebaik mungkin supaya tercapai hasil yang kita ingin lakukan. Itu sebagai pekerja. Dan satu lagi, saya rasa konsep yang sangat memberi makna di mana kita tak rasa malas untuk bekerja. Kadang ada orang dia rasa malas nak pergi kerja. Sebab tu ambil MC. Sebab tu saya kata, nak tahu pemenang atau orang kalah di dunia, tengok MC dia. Kalau MC banyak, orang yang kalah tak akan bahagia. Orang yang tak ada MC, sebab tu kita kasih award bagi orang tak ada MC. Kerana saya jadi doktor dah lama ya, para penonton. Sekarang saya dapat satu conclusion bahawa manusia sakit sebenarnya bukan badan dia sakit, minda dia sakit. Sebab tu dalam siri Celik Mata dan Jiwa, kita membangunkan jiwa orang supaya tidak ada penyakit fizikal apa, jiwanya sihat. Okey, jadi saya nak sebut di sini yang kita, prinsip yang paling penting nak tahu kenapa kita harus bekerja, kita rasa nak pergi kerja kerana kita merasakan pekerjaan itu ladang pahala. Bayangkan ladang luas penuh pahala. Dan betapa banyak buah-buahan kita petik bergantung kepada niat yang kita lakukan kerja itu. Dan tentukan kerja itu tidak haram. Jangan sekali-sekali terlibat dalam aktiviti yang menjauhkan orang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal kalau kita menjauhkan orang daripada Allah, apa lagi kita? Kita dapat apa dipanggil, saya punya term tak tahu ada ke tidak, dosa jariah. Orang sibuk cari pahala jariah. Kita sibuk menggunakan nyawa kita, kita terik hidup kita ni untuk mencari dosa jariah. Carilah pahala jariah. Jadi bila mereka tahu hidup sebagai ladang pahala, macam mana nak kerja sebagai ladang pahala sebagai pekerja, niat kerana Allah. Nombor 2, kita mesti tahu apakah tugas yang diamanahkan kepada kita. Setiap pekerjaan ada dia punya job description ataupun tugasan. Tentukan kita penuhi tugasan kerana kita dibayar berdasarkan tugas yang kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan tugasan kita, kita telah pecah amanah dan tentulah duit itu tidak halal. Bila duit tidak halal, kita beri makan diri kita dan anak-anak kita, tentu tak bahagia rumah tangga kita. Kita perhatikan, orang bermasalah sebenarnya bukan dunia luar. Mereka sendiri mencari masalah itu kerana salah menggunakan akal fikiran mereka dan tidak mendengar wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, niat, amanah, dan kalau boleh apa yang kita buat tu kita buat sebaik mungkin, dan kita buat 3 ciri yang kita mesti ada dalam organisasi. Yang pertama, integriti ataupun kejujuran yang tinggi. Integriti bererti apa kita cakap itu yang kita buat. Yang kedua, kita melayan orang lebih baik daripada kita ingin dilayan. Kita baik dengan orang. Yang ketiga, kita buat lebih daripada yang patut. Salah satu ciri yang kajian di luar negara menunjukkan, salah satu ciri orang yang sangat berjaya dalam hidup mereka ialah mereka buat lebih daripada yang patut. Tetapi perhatikan kita, terutamanya kalau kita bekerja dalam pihak-pihak, saya tak nak sebut di sini, di mana job security ada. Kita tidak akan dibuang.
maka sifat kita apa? Kita buat sedikit tapi nak dapat banyak. Maka kita takut sangat nak buat kerja lebih. Sebab tu saya buat kelakar kadang. Manusia tak mati kerana kerja. Manusia mati kerana makan lebih. Orang kerja lebih tak akan mati. Kalau kita kerja lebih, memang kita penat. Tapi penat akan hilang. Pahala tak hilang. Kalau kita makan banyak, badan rosak, tak ada faedah. Pahala pun mungkin kurang pasal melampau-lampau tak ikut sunnah punya makan. So, renungkan macam mana puan-puan, tuan-tuan dan semua para pekerja sekalian. Ingatlah, kita diamanahkan ke satu tempat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap orang daripada kita mempunyai keistimewaan sendiri. Jangan memandang rendah walaupun tukang cuci tandas. Orang tukang cuci tandas ni sebenarnya mereka lah makhluk yang paling berharga di dunia pada pandangan saya. Kerana kalau tak ada orang cuci tandas, siapa nak bersihkan kekotoran? Dan kadang-kadang kita harus mempunyai sifat peka di mana kalau kita pergi ke tandas tu, berilah walau RM1. Perhatikan respon. Mulai hari ini saya nak tengok kalau para penonton pergi tandas, cuba tanya nama tukang cuci tandas pejabat kita dan beri RM1. Tengok respon mereka. Kerana saya baru tahu ya, ada salah seorang yang saya dijumpai oleh adik saya, tanya berapa overtime dia. 1 jam dibayar RM1.20. RM1.20 tu kita buat apa? Orang nak kerja 1 jam baru dapat RM1.20. Bayangkan kalau kita beri RM1. Ya, dan jangan ke mana-mana, kita akan berjumpa lagi di mana selepas ini saya akan memberikan tips bagaimana kita dapat bekerja dengan penuh izzah dan nikmat dalam kehidupan. Berjumpa lagi. Berjumpa lagi. Sekarang saya nak sebut tentang undang-undang kehidupan yang paling penting. Dia panggil undang-undang kompensasi dalam bahasa Melayunya. Inggeris compensation. Di mana dikatakan setiap manusia akan dibayar berdasarkan nilai yang diberi kepada kerja yang dilakukan. Maknanya, kalau kita buat sesuatu, nilai itu rendah dan kita dapat pulangan tinggi, duit yang kita dapat hasil daripada kerja yang kualitinya rendah akan diambil balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Tayar pancit, anak sakit, kena ragut beg, macam-macam lagi lah. Pasal bukan hak kita. Kita hanya akan dapat hak berdasarkan nilai yang kita beri. Dan satu lagi, macam mana kita nak menjadi pekerja yang disayangi dan dapat nilai dunia dan akhirat? Kita dibayar berdasarkan keperluan yang kita isi dengan pekerjaan kita itu. Nombor 2, bagaimana bagusnya kita melakukan kerja itu. Dan yang ketiga, boleh tak orang lain ganti tempat kita itu? Kalau kita sebagai pekerja melakukan kerja sangat bagus sampai tak ada orang lain boleh buat apa yang kita buat, tentu sekali nilai kita tinggi. Tetapi kita tengok pada orang yang sentiasa merungut, mengeluh, menyalahkan, kata dia tak naik pangkat pasal bos dia, sibuk cuba membetulkan dunia luaran, mereka ini selalunya bekerja lebih kurang saja. Kalau dapat kerja lepas interview, apa kita kata? Ada tak kita kata, apakah tanggungjawab saya? Macam mana saya nak tingkatkan produktiviti di organisasi ini? Kita tanya apa? Apakah hak saya? Berapa hari cuti saya? Berapa bulan bonus saya? Kita sibuk nak fikir apa kita dapat, bukan apa kita boleh beri. Cuba kita renung sama-sama. Orang yang stres, dia sibuk nak terima ke dia sibuk nak beri? Tentu sekali orang nak terima. Kita nak terima 8, dapat 2, stres. Tetapi, kalau kita niat nak beri, tak fikir pun dapat balik atau tidak, kita akan tenang. Dan fahamlah undang-undang kompensasi ini sunnatullah di mana apa kita beri, itu kita dapat. Kita beri nilai, pulangan pun hebat. Jadi pulangan tak semesti duit ya, tetapi penghargaan daripada manusia, penghormatan, kesihatan, kebahagiaan dan ketenangan kita itu sebagai pulangan Allah beri pada kita. So itu undang-undang kompensasi. Sekarang saya nak sebut tentang pekerja 3 jenis manusia. Okey, para pekerja sekalian. Untuk celik mata dan jiwa, kita audit diri kita. Kita manusia yang mana? 3 jenis manusia. Yang pertama, buat perkara itu berlaku. Kalau belum ada, dia jadikan aktiviti berlaku. Macam motivasi pagi ni lah. Kru-kru semua ni daripada tak ada rancangan ni, tiba-tiba ada rancangan. Mereka buat benda yang berlaku. Yang kedua, tunggu perkara berlaku. Dia wait and see. Tak apalah, tengok dulu macam mana kalau itu orang-orang yang tak bagus sangat.
Dan yang ketiga, tak tahu apa yang berlaku, tercengang, tak tahu. Ini orang-orang yang kita perhatikan. Pasal saya doktor dah lama ya, saya jumpa macam-macam golongan pekerja yang jumpa saya. Kalau saya jumpa top level management, mungkin macam CEO. Kalau jumpa saya, dia cepat nak jumpa, Prof cepat pasal saya nak balik ada meeting. Dan kalau saya nak bagi MC, tak payah MC. Maknanya dia tak nak MC. Tetapi kalau pekerja yang pangkat tak tinggi sangat ni, sepatutnya tak MC. Prof minta MC. Lepas tu, 2 hari boleh tak? Jadi saya beritahu pada pekerja, tengok staff saya, tengok. Sifat, sikap orang tu menentukan pangkat dia. Kita jangan salahkan orang cepat naik pangkat. Kita jangan salahkan orang kata orang tu, oh dia bodek bos, bukan. Orang naik pangkat, orang apa, kita jangan sibuk orang. Tengok diri kita. Kalau kita tengok orang berjaya, kita jangan kutuk orang berjaya. Benda yang kita kutuk, kita tidak akan dapat. Kita mesti, oh bagus dia kerja, saya pun ikut macam dia. Jadi daripada sikap bekerja tu, kita dah tahu kat mana orangnya. Okey, 3 jenis manusia. Dan satu lagi, saya nak tanya. Berapa orang daripada kita bekerja hari ini, kalau boleh kita tanya, macam mana saya nak buat perkara ni lebih baik? Tak. Oh, saya ikut buku. Kita manusia ni banyak sangat, kalau undang-undang manusia kita sangat ikut dia, sampai rigid. Kalau kita dekat kaunter tu, 12.45 waktu makan, kita tunggu 12.44. Tengok, orang tunggu lagi. 12.45, tutup. Kenapa? Kaunter tutup. Ini manusia tak ada sifat ihsan. Kadang 2-3 orang menunggu, apa salahnya kerja lebih sedikit. Ya, tapi lepas tu baru tutup, bukan dia buat kerja penting. Pusing belakang cerita tentang drama dia tengok semalam. So, saya perhati benda ni berlaku. Daripada saya muda lagi. Dan saya selalu kata, saya perhati orang macam ni, saya senyum dan katakan, manusia akan menuai apa yang ditanam. Kita lihatlah manusia berkira tulang urat mereka. Lihatlah satu hari, apabila kita perlu pertolongan orang, perkara yang sama akan berlaku pada kita. Sebab itu, kalau kita sebagai pekerja, jangan terlampau berkira apa yang kita beri, apa yang kita dapat, tapi selalu niat nak menyenangkan orang lain. Kerana jika kita menolong cukup orang mendapat apa yang mereka dapat, insya-Allah kita akan dapat apa yang kita dapat. Apa kata kita semua pekerja sekalian? Niatlah pada hari ini, jadikan ladang pahala, dan selepas ini nanti saya akan terangkan bagaimana apabila kita jadi pekerja tu untuk meningkatkan semangat kita lagi. Kita bayangkan anak-anak, suami, keselamatan di rumah kita macam mana. Pernah kita dengar orang-orang dia bekerja, tiba-tiba anak dia kena buat lari, anak dia kena bunuh dan sebagainya. Kita tidak menjaga anak kita. Kita tidak menjaga rumah tangga kita. Keselamatan kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah pekerja memanfaatkan setiap degupan jantung, dejutan nadi dan hembusan nafas, dan tulang yang kita ada, tulang 4 kerat, banyak kerat yang kita ada ni, tentukan manfaat. Kerana alangkah indahnya hidup ini kalau apabila kita hidup, orang jumpa kita terus suka. Jadi kita jadi manusia wajib, bukan manusia haram. Oh, manusia wajib ni, manusia haram, manusia sunat, manusia makruh akan saya terangkan selepas segmen ini. Sama kita nantikan. Jangan ke mana-mana. Kita berjumpa lagi bagaimana menjadi pekerja yang berkeyakinan, bermanfaat dan mendapat ladang pahala, dan balik daripada rumah kita sangat bahagia. Okey? So yang pertama saya nak buat rumusan, tapi kita akan tambah sikit lagi di mana kita punya niat, kita punya amanah dan kita punya perangai dan akhlak masa kita bekerja. So saya sebut tentang keselamatan rumah kita semasa kita meninggalkan kerja kita. Saya perhatikan di mana kalau kita di tempat kerja, kita beri manfaat, Allah pelihara kita. Sebelum tu saya nak beri cerita tentang pengalaman hidup saya. Pada satu hari saya pergi convocation di UKM. Saya jumpa seorang pengawal keselamatan. Saya pun tanya, "Pakcik buat apa di sini?" Dia kata, "Oh, saya datang convocation anak saya." "Kursus apa pakcik ambil?" "Anak pakcik ambil." "Kursus perubatan." Anak jadi doktor. Masa tu tergenang air mata saya. Seorang anak pengawal keselamatan lulus dengan cemerlang sebagai doktor. Satu kursus yang bukan senang kita nak ambil. Dan ada kawan-kawan saya yang anak mereka duit banyak, macam-macam, hantar luar negara, tak dapat menjadi doktor kerana tak lulus dan sebagainya. Bayangkan rezeki Tuan Haji pengawal keselamatan ini.
Bila saya renung balik dalam masa beliau bekerja, boleh dikatakan beliau salah seorang pengawal keselamatan yang sangat baik. Sentiasa, kalau kat surau tu sentiasa dia ada. Dan sangat menghormati kami masa tu, medical student bukanlah ada apa-apa. Bukan ada doktor lagi pun, sangat menyayangi kami semua. Dan masa tu saya bayangkan, mungkin Tuan Haji ni dia terbayang alangkah baiknya kalau anak saya jadi doktor tak macam saya. Jadi keikhlasan beliau bekerja tu menjadikan kebahagiaan pada ada anaknya. Jadi para pekerja sekalian, cuba sama-sama, saya pun sama, saya juga seorang pekerja. Kalau boleh kita hidup ni memberi manfaat sebagai pekerja dan bagi para pembantu rumah yang menonton rancangan ini. Kita diamanahkan sebuah rumah, satu peti ais, duit, harta, tuan rumah semua di tangan kita. Kalaulah kita tidak jujur, alangkah ruginya. Kita diamanahkan menjalankan tugasan. Seperti saya beritahu pembantu rumah saya, setiap kali saya nak pergi kerja, saya berucap terima kasih. Setiap lepas nak makan, ucap terima kasih. Kerana kalau tidak ada pembantu rumah, tuan-tuan dan puan-puan, terutama para isteri, ya, kalau tak ada pembantu rumah, kita tidak boleh bekerja. Oleh itu, kita mesti hargai pembantu rumah kita. Okey, jadi nak sebut lagi tentang bagaimana kita nak semangat, ialah kita gunakan undang-undang kompensasi. Ingat tadi, kita dibayar berdasarkan nilai dan apa kita buat itu yang kita dapat dan ingin memberi manfaat. Dan saya nak sebut lagi, kalau kita kerja dalam badan-badan, contohnya kita mengambil nama IC orang atau nama orang dengan ejaan, jangan kerana kelalaian kita yang tidak cekap itu menyebabkan salah eja. Kalau orang Cina nama Tan terjadi Gan, disebabkan salah surname itu boleh jadi hilang hak ayah kepada anak. So bagi mereka yang mungkin bekerja di jabatan pendaftaran negara atau mereka di kerja hospital di mana keputusan makmal sangat penting, jangan sekali-kali kita lalai. Kalau kita buat sesuatu mesti bersungguh-sungguh, so itqan, bersungguh-sungguh, amanah, dan mesti tahu impak kerja kita. So sebagai pekerja, satu lagi kesilapan saya perhatikan para pekerja yang banyak masa dihabiskan mengumpat. Kalau pergi waktu minum tu sibuk nak pergi waktu minum pasal apa? Dia orang makan daging, makan minum air, cicah air, mengumpat, ya. Jadi cicah air makan biskut, makan daging busuk. Makan biskut, makan daging busuk, orang mereka mengumpatnya. Pasal sebelum ini saya pernah sebut dalam segmen motivasi pagi yang lain, 4M yang kita tak boleh buat untuk tidak bahagia, apa dia? Mengeluh, menyesal, merungut, mengumpat. Banyak saya perhatikan, banyak juga satu kesilapan pekerja ialah mereka menggunakan alat-alat pejabat untuk urusan peribadi. Kalau anak dia ada projek guna printer pejabat, guna binding pejabat, itu semua haram. Pasal kalau kita ambil sesuatu yang bukan hak kita, Allah akan mengambil balik. Dan bayangkan kalau kita buat projek sekolah untuk anak-anak kita yang kita boleh buat, pergi kedai bayar RM2-3, tapi nak jimat RM2-3 tapi haram itu mengalir dalam tubuh anak-anak kita, macam mana kita nak bahagia? Sebab itu sebagai pekerja kita boleh bagi kerja amanah dan tak amanah, dan selalunya orang yang bahagia di tempat kerja akan bahagia di rumah tangga mereka, dan orang yang bahagia di rumah tangga akan bahagia di tempat kerja mereka. So bagi kadang-kadang saya banyak tanya soal macam mana nak handle kawan-kawan yang negatif, saya kata apa? Kita ni hidup, orang baik kita sayang, orang tak baik kita kesian dan mendoakan mereka. Sebenarnya apabila seseorang itu berperangai tidak elok, kalau dari segi doktor dia panggil satu sign atau gejala menunjukkan dalaman mereka tidak betul. Jadi kalau orang tak elok kita, jangan menyalahkan, jangan menghukum. Cuba tengok puncanya dan belajar daripada kesilapan mereka dan cuba fahami mereka dan kita menjadi contoh yang baik. Kadang-kadang kita orang buat tak baik, kita balas tak baik. Tak ada orang belajar. Tapi kalau orang buat tak baik, kita buat baik, lama-lama orang yang buat tak baik tu perasan. Dia ni baik aja. Tetapi hidup dia senang, anak pandai, badan sihat, diri tenang, duit banyak, pergi umrah, macam-macam dia dapat. Orang yang buat tak baik, cuba perhatikan. Hidup mereka tak bahagia ke mana-mana. Sebab itu kita dalam kerajaan, dalam sebuah negara, pekerja jangan hanya kita bangunkan prasarana, kursi dia cantik, bukan. Bangunkan jiwa dia. Sebab itu kita nak celik mata dan jiwa supaya kita nak pekerja yang bekerja dengan penuh jiwa, kerana jiwa kita menyentuh jiwa orang lain.
Dan jangan sekali-kali kita buat hanya menggunakan akal tapi tak menggunakan rohani dan perasaan kasih sayang pada kita. So, 3 perkara para pekerja mesti buat. Ya, yang pertama ialah bila jumpa, terutama yang bekerja di kaunter, ya, jumpa orang, kita mesti senyum, beri salam, tegur sapa, kita mesti sopan, kita mesti santun. Dan juga bila kita jumpa orang, kita hendaklah menghargai mereka, menyebut kebaikan mereka dan jangan mengkritik mereka. Dan ini akan mengurangkan politik pejabat yang selalu berlaku di mana terdapat orang tikam belakang dan sebagainya. Dan ingat macam ni, kalau orang tikam belakang kita, renung pernah tak kita tikam belakang orang? Kerana kita hanya dapat apa kita pernah buat. Kalau kita, saya suka guna formula, 3 formula. Ada, beri, dapat. Dapat benda negatif berarti kita telah beri benda negatif. Dan kita hanya boleh beri benda negatif kalau kita ada benda negatif. Jadi kalau kita dapat benda negatif, jangan nak salahkan yang buat kita tu. Kita fikir apa kita buat yang menyebabkan Allah izinkan benda ni berlaku pada kita. Sebab itu bila berlaku satu negatif, bukan satu batu penghalang tapi satu batu loncatan. So jom para pekerja semua, jadikan pekerjaan kita sebuah ladang pahala. Bayangkan kita pergi kerja, baca doa, minta ampun pada suami, suruh suami doakan. Dan masa bekerja tu bayangkan pahala yang banyak, dan buah-buah pahala kita balik ke rumah kita tu akan memberikan rezeki yang halal yang menentukan insya-Allah bahagia kita dunia akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.